الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi kita buka surat 10. Keempat, haram. Ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertamanya haram tetapi sah puasanya, iaitu puasa isteri tanpa keizinan daripada suami. Yang keduanya puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Baik. Yang keduanya haram dan tidak sah puasanya. Terdapat 5 keadaan. Yang pertamanya puasa pada hari raya Aidilfitri, iaitu hari pertama daripada bulan Syawal. Yang keduanya puasa pada hari raya Aidil Adha, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Yang ketiganya puasa pada hari Tasyriq, iaitu hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Yang keempatnya puasa pada separuh akhir bulan Sya'ban, iaitu 16, 17, 18 sehingga ke akhir bulan. Yang kelimanya puasa pada hari Syak, iaitu hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, jika orang telah bercakap tentang cerapan hilal atau penyaksian orang yang tidak diterima penyaksiannya dalam cerapan hilal seperti perempuan atau kanak-kanak. Okey, kita ada puasa yang diharamkan serta tidak sah. Haram, dosa, dan puasa tersebut tidak sah. Yang pertamanya adalah puasa pada hari raya Aidilfitri. Haram serta tidak sah, kerana Rasul melarang puasa tersebut. Yang keduanya puasa hari raya Aidul Adha. Oleh kerana ada hadis yang Rasul melarang puasa pada hari raya Aidul Adha, maka haram serta tidak sah. Yang ketiganya adalah puasa hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Ni haram serta tidak sah. Okey, di dalam 5 ni hak puasa hari raya, puasa dengan hari raya haji, hak ni sepakat kata haram serta tidak sah. Manakala 11, 12, 13 ni haram serta tidak sah, tapi di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan melainkan dikecualikan kepada orang yang mengerjakan haji. Dia orang yang mengerjakan haji, adakala wajib dia kena puasa sebanyak 10 hari, 3 hari dia puasa di sana, 10 hari dia puasa di rumah. Okey, kita ada dalam Al-Quran sebut begitu kan? Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Baik. Bagi orang yang melakukan haji tamattu', kita ada haji, ada beberapa haji, antaranya haji tamattu'. Biasa kita sekarang ni kalau kita pergi buat haji, kita akan buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni kita sampai sana kita buat umrah dulu. Lepas daripada kita buat umrah, kita pun jadi halal. Lepas tu hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, barulah kita pakai bulan ihram, lepas tu kita niat haji. Jadi kita buat haji tamattu'. Orang yang buat haji tamattu' wajib dia kena bayar dam. Wajib dia kena sembelih seekor kambing. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid, kalau dia tidak dapati, tak ada duit apa semua sekali, fasiyamu 3 ayamin fil hajj, maka dia kena puasa 3 hari ketika duduk di sana, wa 7 idza raja'tum, dan 7 hari ketika dibalik kampung. Tilka 'asharatun kamilah, demikian itu 10 hari yang sempurna. Baik, ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, sebahagian mengatakan puasa 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah diharamkan, namun ada yang dikecualikan, iaitu orang yang mengerjakan haji tamattu' yang wajib kepada dia berpuasa di sana. Hak yang 3 hari itu dia boleh berpuasa pada hari yang ke-11, 12, 13. Ini pandangan sebahagian ulama. Amun tak kabar berlaku kesepakatan, amun kabar boleh pandangan sebahagian daripada ulama. Sebaik-baiknya elokkan berpuasa pada hari tersebut. Namun di sana ada pandangan yang mengatakan boleh berpuasa pada hari 11, 12, 13 bagi orang-orang yang tertentu. Okey, jelaskan. Nampak tak? Okey, habis.
Seterusnya antara puasa yang diharamkan lagi adalah puasa pada separuh akhir bulan Syaban. Okey, apa makna separuh akhir bulan Syaban? Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Apabila separuh bulan Syaban, mu jangan puasa. Apabila separuh bulan Syaban, mu jangan puasa. Maka kata ulama, apabila bulan Syaban separuh, maksudnya 15 masuk yang ke-16. Okey, kita ada separuh awal, separuh akhir. 15, 1 hingga 15 separuh awal, 16 sampai ke akhir, itu dipanggil separuh akhir. Jadi apabila masuk 16 Syaban, mu jangan puasa. Rasul kata fala tasumu, mu jangan puasa. Apabila Rasul larang berpuasa, maka ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya puasa selepas daripada 15 Syaban, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Tak boleh. Okey. Cuma kita di sana ada hadis yang lain, yang mana hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kata Rasulullah, jangan mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kita sehari sebelum Ramadan, hari Isnin. 2 hari sebelumnya, esok dengan lusa. Rasul kata, jangan mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari sebelum atau 2 hari sebelum. Rasul kata jangan. Sehari sebelum Ramadan jangan puasa, 2 hari sebelum Ramadan jangan puasa. Melainkan seorang lelaki yang telah mempunyai adat kebiasaan untuk berpuasa, dia yang telah biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya Rasulullah melarang puasa sehari sebelum, 2 hari sebelum, melainkan dikecualikan daripada larangan ini bagi orang yang telah mempunyai adat kebiasaan berpuasa, maka diberi keizinan untuk dia berpuasa. Okey, jelas kan? Jelas. Baik. Maka daripada hadis ini kata ulama, sehari sebelum daripada Ramadan, 2 hari sebelum daripada Ramadan, dia masuk dalam separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Maka golongan yang telah mempunyai adat kebiasaan, walaupun masuk separuh yang kedua bulan Syaban, masih lagi boleh berpuasa. Jadi bermakna orang tu dia puasa Nabi Allah Daud, selang-seli, selang sehari, hari puasa, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak. Maka orang ni dia boleh puasa pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, ikut adat dia, ikut wirid dia, ikut kebiasaan dia. Okey, satu. Sama juga dengan orang yang dia puasa Isnin Kami, Isnin Kami, Isnin Kami, jadi masuk Isnin Kami, pada separuh yang kedua dia boleh puasa. Ataupun dia puasa Kami saja, maka masuk Kami pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, dia boleh puasa. Ia puasa Isnin saja, maka masuk separuh yang kedua bulan Syaban, hari Isnin dia boleh puasa. Sebab dia telah ada adat kebiasaan, dia ada wirid dia. Baik. Perkataan adat maksudnya kebiasaan. Bilakah kita nak boleh kata dia telah mempunyai adat kebiasaan? Kata ulama, wa tathbutul 'adatu marratan. Sabit adat walaupun sekali. Sabit adat walaupun sekali. Maksudnya daripada awal tahun dia tidak puasa, masuk bulan Syaban dia puasa. Dia puasa Isnin Khamis pada awal Syaban, maka boleh dipuasa Isnin Khamis selepas daripada masuk separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Sebab kita kata wa tathbutul 'adatu bil marrah. Sabit adat dengan sekali. Sekali tu kira adat dah. Kita kalau kita kata adat-adat ni benda yang kita buat sama-sama, tapi dalam masalah ni sabit adat dengan sekali. Kalau dia telah berpuasa sebelum daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, Isnin Khamis, maka dia boleh puasa Isnin Khamis selepas daripada masuk separuh yang kedua pada bulan Syaban. Baik. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat. Syaratnya jangan dia tidak berpuasa di celah. Pada hari yang sama di celah yang dia puasa dengan hak yang dia akan puasa pada bulan Syaban. Okey, kita tidak faham, mereka kita sebut contoh. Kita gini. Kita contoh Isnin Khamis. Kita kan bulan Syaban ada 4 minggu.
Isnin kami minggu pertama, Isnin kami minggu kedua, Isnin kami minggu ketiga, Isnin kami minggu keempat. Okey, kita contoh Okey, kita buat contoh. Jadi Isnin kami minggu pertama, Isnin kami minggu kedua. Okey. Lepas tu ada Isnin kami minggu ketiga, ada Isnin kami minggu keempat. Jadi dia sekarang ni dia puasa. Dia puasa. Tiba-tiba dia tidak puasa dia nak puasa sini. Okey, nampak? Okey, faham tak? Jadi dia sekarang ni dia tidak berpuasa pada hari yang sama di antara hari Isnin yang sebelum daripada separuh yang kedua dengan hari Isnin kami dengan separuh yang kedua, di celah tu dia tidak berpuasa, maka tidak dibolehkan. Tu atas pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, jelas jelas tak? Okey, ini di antara benda yang kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi separuh yang kedua diharamkan berpuasa, dikecualikan kalau orang yang telah mempunyai adat kebiasaan. Jaga sikit. Okey, jazakumullah khairan. Kalau tak dengar kena kam bawah. Lama bercakap seorang, nak dengar susah Allah. Okey, boleh dengar. Ke sedap dengar pakai hak ni? Hak ni sedap lagi. Dekat sangat. Okey. Jadi jelas masalah tu. Yang keduanya, kata ulama, di sana ada beberapa hadis yang diriwayat daripada Aisyah, Ummu Salamah, dan ada beberapa orang sahabat yang lain, yang mana bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa adalah bulan Syaban. Bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa adalah pada bulan Syaban. Jadi perkataan paling banyak Rasulullah berpuasa adalah pada bulan Syaban. Bahkan ada riwayat tidak ada puasa yang Rasulullah puasa penuh selain daripada bulan Ramadan, mereka bulan Syaban. Maka jadi bermakna Rasulullah sendiri berpuasa setelah daripada separuh yang kedua. Maka bagaimanakah ketika ada hadis yang melarang, tiba-tiba Rasulullah juga buat, mesti ada sebab yang lain. Mesti kena ada sebab lain. Rasulullah sendiri buat. Kan Rasulullah larang puasa selepas daripada masuk separuh kedua. Tapi dalam masa yang sama di sana ada hadis yang menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa selain daripada bulan Ramadan adalah bulan Syaban. Perkataan banyak ni bermakna lebih daripada 15 hari Rasulullah puasa. Jadi bermakna masuk hari yang ke-16 pun ada juga Rasulullah puasa. Okey, ketika Rasulullah larang, tiba-tiba Rasulullah juga berpuasa, mesti kena ada hal-hal yang tertentu. Maka sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i ketika dia mengkaji permasalahan ni, dia kata lagu mana kalau kita tengok Rasulullah larang puasa selepas daripada masuk separuh yang kedua adalah mengkhususkan puasa pada bulan Syaban selepas daripada masuk separuh yang kedua. Maksudnya dia hanya puasa selepas masuk separuh yang kedua. Jadi bermaknanya kalau dia puasa sebelum separuh yang kedua disambungkan dengan separuh yang kedua, maka hak tu tidak termasuk dalam larangan. Kalau dia puasa sebelum separuh yang kedua disambung dengan separuh yang kedua, maka tidak termasuk dalam larangan. Larangannya adalah kita hanya khususkan puasa pada separuh yang kedua. Jadi kalau kita sambung dengan separuh yang pertama, tidak menjadi masalah. Jadi sebagai contoh yang disebut dalam kitab kita ada sebut, orang tu puasa pada 15. Okey, 15 ni sebelum separuh yang kedua, maka boleh dia puasa 16, sebab dia sekarang ni bukan khususkan puasa separuh yang kedua, bukan disambung dengan 15. Apabila dia puasa 15, boleh dia puasa 16, boleh dia puasa 17, boleh dia puasa 18. Kalau dia berhenti mana-mana hari, maka dia tidak boleh sambung dah. Kalau dia berhenti pada hari ke-18, tak boleh dah dia nak puasa pada hari yang ke-19. Okey, hak saat ni kita cerita hak yang dikecualikan benda hak sunat. Hak sunat saat ni maka kata ulama dah kalau benda hak sunat pun dikecualikan, apatah lagi benda hak yang diwajibkan. Maka hak yang diwajibkan hukum dia wajib, maka maka termasuk dalam pengecualian juga. Jadi bermakna puasa pada separuh yang kedua diharamkan, melainkan hak yang tidak diharamkan bagi orang yang ada wirid dia, orang hak yang ada adat dah. Yang keduanya orang hak yang menyambung separuh hak yang pertama dengan separuh yang kedua. Yang ketiganya orang hak yang qada. Yang keempatnya orang hak yang nazar. Dia nazar pada zimmah. Dia nazar pada zimmah lain nazar baru. Nazar pada zimmah ni dia ada nazar 1 hari nak puasa, tapi tak puasa lagi. Boleh dia puasa sebab duduk dalam zimmah dia, dalam tanggungan dia. Tetapi kalau dia tahu dah separuh yang kedua, dia nak nazar esok nak puasa, hak tu perbincangan lain. Okey, boleh faham kan? Dia macam ginilah.
kita antara sembahyang hak yang kita contoh, antara sembahyang hak yang tidak boleh kita sembahyang dalam waktu karahah, selepas daripada sembahyang fardu subuh, selepas daripada sembahyang fardu asar, ketika matahari terbit, ketika matahari duk pada, ketika matahari nak terbenang, sembahyang sunat mutlak tak boleh sembahyang, dan sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Manakala sembahyang hak yang sebab dia sedang berlaku ataupun telah berlaku, boleh kita sembahyang dalam waktu tersebut. Kita masuk dalam masjid dalam pukul nak garik lele dah, 5 minit nak garik, matahari nak tergelang dah, maka tu termasuk dalam waktu tahrim, tak boleh kita sembahyang. Tetapi kalau kita masuk dalam masjid pada waktu tersebut, sunat kita sembahyang tahiyatul masjid, kerana sembahyang tahiyatul masjid adalah sebab dia telah berlaku atas pandangan sebahagian ulama, ataupun sedang berlaku atas pandangan sebahagian yang lain. Jadi sebab yang telah berlaku ataupun sedang berlaku boleh kita buat. Kita masuk dalam masjid lepas daripada orang sembahyang subuh. Jadi kita balik rumah lepas main subuh, kita balik rumah, ketuk-ketuk pintu, kunci dalam rumah. Sudah warna ni dok bangun pun, dok datuk ni dok dalam rumah kata kita nak warna ni. Takkan nak pergi dengung saja, hari ni puasa, baik pergi masjid niat iktikaf atas masjid. Okey, dia pun masuk dalam masjid dalam pukul berapa? Kita kata saat ni dalam pukul 7, dalam pukul 7 kita kata matahari nak naik lagi dalam pukul 7 dia lepas mayang subuh, dia masuk dalam masjid niat untuk iktikaf, maka sunat dia sembahyang tahiyatul masjid walaupun pada waktu tersebut, kerana sembahyang sunat tahiyatul masjid adalah sebab dia sedang berlaku ataupun telah berlaku. Hak tak boleh akan berlaku ataupun sebab sembahyang sunat mutlak. Cuma kata ulama, kalau orang ni masalah saat ni boleh sembahyang, kalau orang ni dia duduk luar masjid masa ketika matahari nak naik dalam pukul 7 pagi, dia pun kata puas duk saja nak buat benda mayang dia mayang sunat tahiyatul masjid nak mayang luar ni tak boleh. Dia pun naik atas masjid, tujuan untuk sembahyang tahiyatul masjid dalam waktu tersebut, tak boleh dia sembahyang. Okey, nampak? Tak boleh dia sembahyang sebab dia tujuan dia nak sembahyang pada waktu tersebut, maka dia cari alasan untuk mengharuskan, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau tujuan bukan untuk sembahyang, nak masuk dalam masjid, sembahyang saat itu bukan asal tapi sebagai tabak, sebagai ikut, maka sunat dia sembahyang. Dia dua perkara yang berbeza. Jadi kalau asal untuk sembahyang pada waktu tersebut, tidak dibolehkan. Okey, nampak? Tapi kalau asal bukan nak sembahyang pada waktu tersebut, dia nak masuk dalam masjid, nak beriktikaf, maka apabila masuk dalam masjid tujuan beriktikaf, maka di situ lahirlah kesunatan untuk dia sembahyang tahiyatul masjid, maka sunat dia sembahyang walaupun pada waktu karahah. Okey, nampak kan? Itu perbandingan dalam masalah bernazar dalam zimmah, lain baru untuk bernazar selepas daripada masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jadi mana-mana yang ada kemuskilan, tanda lalu tulis lalu takut tak ingat, nanti lepas daripada ni kita akan jawab kemuskilan tersebut lepas daripada Zuhur sebab pihak penganjur kata lepas Zuhur buka soalan. Sebab kalau kita buka soalan lalu memang tak baca. Banyak soalan yang kita akan jawab. Gitu biasa gitulah kita buat. Lepas-lepas dah kita buka lalu soalan. Ni dia pihak penganjur minta hamba buka soalan lepas daripada Zuhur kayak gini. Baik. Sidang muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, berkenaan dengan puasa pada separuh akhir bulan Sya'ban jelah. Yang kelimanya puasa pada hari Syak. Kita di sana ada nama di hari Syak. Yang mana puasa pada hari Syak dilarang. Di sana ada hadis athar yang disebut oleh Salman Al-Farisi. Bukan, Ammar bin Yasir. Tak silap. Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Yasir, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Sesiapa hak yang puasa pada hari hak yang syak, maka sesungguhnya dia telah melakukan, dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Orang puasa pada hari syak, dia telah derhaka kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah. Maksudnya salah, haram, tak boleh puasa hari tersebut. Tu maksud Ammar bin Yasir. Maka oleh kerana ada hadis yang diriwayat daripada Ammar bin Yasir yang mana Rasulullah melarang berpuasa pada hari Syak, maka tidak boleh kita berpuasa pada hari Syak. Kata ulama, puasa pada hari Syak hukum dia adalah haram. Cuma apakah yang dimaksud dengan hari Syak? Dalam menetapkan hari Syak, ulama berbeza pandangan pula. Mazhab Imam Syafi'i, hari Syak bukan semata-mata hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, bukan. Hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban dengan syarat-syarat tertentu. Jadi maksudnya hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban dengan hari Syak, dia panggil dia umum
khusus mutlak kalau orang belajar mantiq. Apa maksud dia umum khusus mutlak? Setiap hari Syok adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, tetapi bukan semua hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban adalah hari Syok. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik, mazhab Imam Syafi'i dia katakan hari Syok adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya bukan semesti 30 daripada bulan Sya'ban hari Syok, bukan mesti. Sebab tu nak katakan apakah perbezaan di antara hari Syok dengan hari 30 daripada bulan Sya'ban? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, perbezaannya adalah umum khusus mutlak. Orang yang belajar mantiq dia faham apa makna umum khusus mutlak, dia faham. Maksudnya setiap hari Syok adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, tetapi bukan semua hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban adalah hari Syok. Okey, nampak kan? Di hari Syok adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban dengan syarat. Syarat dia bunyi-bunyi kata nampak anak bulan, tapi tidak ada seorang saksi yang adil yang menyaksi nampak anak bulan. Bunyi-bunyi, ada ura-ura nampak anak bulan, tapi tak ada seorang pun yang kabur bersaksi menyaksi di hadapan mahkamah syariah kalau zaman kita, ataupun di hadapan raja hakim kalau suatu ketika dahulu, di hadapan pemerintah bahawa dia nampak anak bulan, maka hari tersebut dikirakan sebagai hari Syok. Satu. Yang keduanya, ataupun nak anak bulan hanya dilihat oleh orang yang ditolak penyaksian dia. Dia kita dalam bab bab Allah Rabbi kita gini, kita orang yang adil diterbagi kepada dua. Yang pertamanya dipanggil adil syahadah, yang keduanya adil riwayah. Adil syahadah, adil riwayah. Nanti anda huruf adil syahadah ni maksudnya orang yang adil dalam bab penyaksian. Orang yang adil dalam bab penyaksian syarat dia mesti kena Islam. Orang kafir tidak adil dalam bab penyaksian. Orang kafir tak boleh jadi saksi. Sebab itulah kalau kita nak nikah, kita tak boleh cari orang kafir jadi saksi nikah. Mesti kena orang Islam. Sebab orang Islam adalah adil dalam bab penyaksian. Yang pertama, orang Islam. Yang keduanya berakal. Orang gila tidak adil dalam bab penyaksian. Yang ketiganya balik. Kanak-kanak tidak adil dalam bab penyaksian. Yang keempatnya lelaki, perempuan tidak adil dalam bab penyaksian. Orang perempuan boleh tak nak jadi wali nikah, jadi saksi nikah? Tak boleh, mesti kena orang lelaki. Okey, ni bab penyaksian. Yang kelimanya mesti merdeka. Orang yang hamba dia tidak adil dalam bab penyaksian. Dia berbeza dengan adil dalam bab periwayatan. Kan kita dalam masalah contoh, kita buat contoh kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, sebab penuntut ilmu gambar sini kita buat contoh, kita belajar ilmu mustalah hadis. Yang mana contoh dalam kitab Matan Al-Baiquniyah sebut awaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Okey, antara syarat sesuatu hadis yang itu sahih mesti diriwayat oleh perawi-perawi yang adil. Setiap perawi mesti bersifat dengan adalah, mesti kena adil. Kalau perawi tidak adil, ditolak periwayatan dia. Okey, adil dalam bab riwayah lain daripada adil dalam bab syahadah. Adil dalam bab riwayah, orang puang dikirakan adil dalam bab riwayah. Maksudnya periwayatan perempuan diterima. Sebab itulah kita dapati perawi hadis ramai juga di kalangan perempuan, sebab periwayatan perempuan diterima. Begitu juga periwayatan hamba diterima. Periwayatan hamba diterima, tidak disyaratkan orang merdeka. Okey, apabila kita faham adil dalam bab riwayah lain daripada adil dalam bab syahadah, okey, kita kena faham bahawasanya melihat anak bulan diterima oleh pemimpin, andai kata orang yang kabur nampak anak bulan adalah orang yang adil dalam bab penyaksian. Orang kabur tu orang Islam, orang kabur tu orang berakal, orang kabur tu orang balik, orang kabur saat itu orang lelaki, orang kabur saat itu adalah orang yang merdeka dan dia tidak melakukan perkara yang menjatuhkan dia di dalam kefasikan, nipu dok, memang dia dipercayai cukup syarat-syarat ni, maka pihak pemerintah menerima, mesti kena terima penyaksian dia. Sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah dua. Yang pertamanya dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Abdullah bin Umar, satu hari itu pada 29 Sya'ban manusia pakat, maksudnya manusia di sini sahabat Rasulullah pakat duk tengok anak bulan, tapi seorang pun tak nampak, tapi aku nampak. Aku pergi khabar kepada Rasulullah, aku nampak anak bulan. Maka apabila aku khabar kepada Rasulullah, aku seorang nampak anak bulan,
maka Rasulullah istihar suruh puasa belaka. Maksudnya seorang saksi yang adil apabila dia tengok anak bulang, diterima penyaksian dia untuk menyabitkan nampak anak bulang. Baik, satu. Hadis yang kedua pada 29 Syaban malang tu, seorang Arab Badui mari jumpa dengan Rasulullah, Arab pendalaman mari jumpa dengan Rasulullah. Dia khabar dia nampak anak bulang Ramadan. Maka Rasulullah tanya dia, atashhadu an la ilaha illallah, adakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah? Maksudnya Rasul nak memastikan dia ni orang Islam. Dia kata ya, maka Rasul pun terus mengisytiharkan esok puasa. Baik, jadi sabit melihat anak bulang dengan seorang lelaki hak yang cukup syarat-syarat hak yang kita bincang saat ni dalam bab adil, dalam bab syahadah. Okey, payah juga nak sapa benda hak yang kita nak cerita ni. Okey, penyaksian dia tidak boleh diterima. Apabila penyaksian tidak boleh diterima, esok tak boleh puasa. Esok belum lagi Ramadan, esok masih lagi dikirakan 30 Syaban, maka keesokan tu dipanggil hari Syok. Sebab ada kata nampak anak bulang tapi penyaksian dia ditolak. Okey, nampak kan? Tapi atas orang puang saat ni, atas orang puang sendiri, hak yang kata nampak anak bulang wajib dia puasa. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Sebab Allah Taala kata, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa, man ni dipanggil dia, man ni dipanggil min siyaril umum, di antara lafaz yang menunjuk di atas umum. Orang lelaki ke, orang puang ke, seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, masuk belaka. Sesiapa dak kira mu lelaki ke, puang ke, syahida minkumus syahra, yang menyaksi dari kalangan kamu asyahra ay al-hilal. Syahra di sini dengan makna hilal. Orang tengok anak bulang, falyasumhu, maka dia kena puasa. Allah Taala kata orang tengok anak bulang dia kena puasa. Jadi orang puang yang nampak anak bulang, walaupun penyaksian dia ditolak, tapi tetap wajib dia berpuasa. Manakala orang lain tak boleh puasa, sebab hari itu dinamakan sebagai hari Syok. Okey, boleh faham? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah bila kau diharuskan berpuasa pada hari Syok atau separuh akhir daripada bulan Syaban? Hal ni kita hurah dah tadi. Yang pertamanya katanya diharuskan berpuasa pada dua keadaan ini, pada tiga situasi. Yang pertamanya jika berpuasa wajib seperti puasa qada atau puasa nazar. Boleh hari puasa. Puasa qada, puasa nazar ni orang puang ni dah habis lagi puasa esok dengan lusa boleh dia qada, tak ada masalah. Walaupun 30 mungkin hari Syok. Kita bulan-bulan Syaban tahun ni dia tak 30. Kita 29 je. Jadi 28 esok, 29 esok boleh dia qada, tak ada masalah, walaupun separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Yang keduanya jika puasa tersebut adalah puasa yang telah menjadi kebiasaan wirid dia, seperti puasa Isnin kami boleh. Yang ketiganya jika bersambung antara puasa selepas separuh kedua Syaban dengan sebelumnya, dengan maksud jika seseorang berpuasa pada 15 Syaban, maka diharuskan baginya untuk berpuasa pada hari selepasnya, iaitu 16 Syaban. Dan jika dia berpuasa pada 16 Syaban, diharuskan baginya berpuasa pada 17 Syaban. Dan begitulah sehingga akhir bulan. Jika berbuka satu hari, maka haram untuk dia berpuasa pada hari bulan Syaban. Okey, tadi kita uraikan dah ni kan? Jelas dah kan? Okey, baik. Kita pergi kepada bab yang ketiga, syarat sah dan syarat wajib puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada syarat sah puasa dan kita ada syarat wajib puasa, muka surat 12. Yang mana syarat perbezaan di antara syarat sah dengan syarat wajib adalah syarat-syarat sah apabila seorang tu cukup syarat ni, maka sah puasa dia. Kalau tak cukup syarat ni, puasa dia tidak sah. Manakala syarat wajib pula, kalau cukup syarat ni, wajib dia puasa. Kalau tak cukup syarat ni, tak wajib dia puasa. Okey, kita tengok. Dalam kitab ni dia jelas syarat sah dulu, baru dia jelas syarat wajib. Okey, kita tengok benda syarat sah. Syarat sah puasa yang pertamanya Islam. Disyaratkan seseorang itu Muslim pada keseluruhan siang hari. Jika dia murtad pada siang hari Ramadan, walaupun seketika batal puasanya. Okey, yang pertamanya Islam. Sepanjang siang hari dia kena Islam. Kalau orang ni dia memeluk Islam tengah hari Ramadan, maka tak sah puasa dia pada hari tersebut, kerana sebelum daripada dia memeluk Islam, dia bukan Islam. Sama juga orang ni dia niat pada malam tadi dia orang Islam, lepas tu tiba-tiba tengah hari saat itu dia murtad tak sekarang, wal iyad billah.
Zaman kita ni memang zaman yang berakidah memang cukup bahaya kalau kita nak belajar sungguh. Sebab kita duk main Facebook, duk main WhatsApp dan seumpamanya. Di sana ada grup-grup golongan hak yang murtad, hak yang cuba berhujah dengan orang-orang Islam. Dia cuba buat mari hujah-hujah akal. Orang hak yang tidak mempunyai asas yang kuat, yang kukuh dalam akidah, terkesan terpengaruh. Bulan Ramadan puas duk sajanya baca Facebook, layar pula grup golongan murtad. Dalam Facebook ada grup murtad duk sekarang di negara kita. Jangan main dalam Facebook lah ni. Jangan cari jangan cari jangan cari. Ada grup murtad wal iyad billah, naudzubillah min dzalik. Dia pun duk layang, akhirnya dia terima perkataan-perkataan hak yang disebut oleh puak-puak hak yang murtad tu. Dia kata betul juga Yang mana dia pegang saat itu, hak yang dia kata betul tu salah daripada sudut akidah, bawa kepada murtad wal iyad billah, naudzubillah min dzalik. Sebagai contoh. Ni sebagai contoh sahaja. Dan benda ni mungkin berlaku di zaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita. Baik, lepas daripada tu tiba-tiba dia jumpa dengan kawan dia. Dia pun cakap pula dengan kawan dia. Sekian. Mujur kawan dia pandai. Kawan dia pun terang balik ke dia. Baru dia rasa salah hak yang dia pegang tadi. Hak yang dia pegang saat ni tu keluar daripada agama Islam Kawan dia kabur balik, dia pun sedar mula, dia pun mengucap balik, dia bertaubat balik. Puasa pada hari tersebut batal, tidak sah. Sebab dia? Sebab tidak cukup syarat dia. Syarat sah yang pertamanya Islam. Okey. Yang keduanya berakal. Disyaratkan seorang itu berakal pada keseluruhan siang hari Ramadan. Orang gila tak sah puasa dia. Orang yang tak gila, tiba-tiba pada bulan Ramadan dia gila sekejap. Ada juga orang jenis gila nyakit. Dia ada orang jenis gila nyakit. Gila nyakit ni dia gila kejap je. Kadang seminggu, lepas tu okey mula. Ada orang gila nyakit. Baik. Dan hamba ada kenal orang gila nyakit seorang, hamba ada kenal. Seorang. Dia kalau dia gila, kalau dia masalah banyak sangat, dia gila. Lepas tu okey mula. Jadi kalau dia cakap banyak tu, berhati kalau dia cakap banyak. Cakap banyak, cakap duk kata dia anak raja ni berana tu. Sebab dia kalau okey normal, dia nak cakap banyak. Dia jenis nyak je. Dia cakap banyak tu, dia gila tu. Ada yang berkenal seorang tapi mati dah, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mempunyai hubungan keluarga dengan hamba, tapi bukan keluarga sungguh, keluarga sabit. Baik. Jadi katakanlah pada siang hari Ramadan, nasallallahu as-salamata wal afiyah, tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba gila. Dalam tempoh 5 minit je gila. Lepas tu okey mula, maka batal puasa dia. Tak sah puasa dia. Sebab syarat dia mesti kena berakal sepanjang siang hari. Dah wajib tak dia qada? Dah wajib dia qada. Orang yang gila, puasa dia tidak sah dan tidak wajib dia qada balik selepas daripada dia gila. Boleh tengok di dalam kitab Safinatun Najah belakang. Dia cerita siapa yang wajib qada, siapa yang wajib bayar fidyah, dan siapa tak wajib belaka. Dia kata wala, dia tulis gitu, wala kama fil majnun dalam kitab Matan Safinatun Najah. Dan tidak wajib qada, wala, dan tidak wajib fidyah bagi siapa? Seperti orang gila. Orang gila tak wajib qada, tak wajib fidyah. Okey, selesai masalah orang gila. Seterusnya, adapun tentang orang yang pengsang dan mabuk akan dijelaskan secara terperinci dalam bab perkara yang membatalkan puasa. Orang yang pengsang, orang mabuk, kita akan cerita akan datang. Baik. Yang ketiganya, bersih daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, datang nifas, walaupun sekejap pada siang hari Ramadan, batal puasa dia. Tak sah puasa dia. Disyaratkan seorang perempuan yang ingin berpuasa bersih daripada haid dan nifas sepanjang siang hari Ramadan. Jika darah haid keluar pada penghujung siang, batal puasanya. Begitu juga jika suci daripada haid pada ketika siang hari Ramadan, puasanya tetap tidak sah. Tetapi disunatkan baginya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa pada baki hari tersebut. Jadi gini, orang puang, dia ada orang puang ni, dia mari haid. Sekarang ni hari yang ke-7 dah. Jadi awal siang hari tu datang haid. Awal siang hari tu dia datang haid. Maka tak boleh puasa lah. Harang dia puasa. Kalau puasa pun tak sah. Sebab antara syarat sah mesti kena suci sepanjang siang hari. Tiba-tiba tengah hari tu haid dia berhenti dah. Nak puasa tak boleh dah. Dah. Dia ada istilah satu lagi, nama dia imsak. Kena tahan diri daripada makan dan minum. Buat macam orang puasa tapi tak puasa. Apakah hukum? Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Dia menahan diri, tak wajib.
Maksudnya orang puang hak yang berhenti haid pada siang hari Ramadan tidak wajib dia imsak. Bukan sunat saja dia imsak. Kalau dia tak mau imsak pun tak ada masalah. Maksudnya lapar perut, goreng ayam boleh 2 tokor, goreng ikan, tengok ikan ada lagi ya. Masuk 3 rasa, makan nasi minyak, boleh, tak ada masalah. Sebab imsak bagi dia, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Sebab ada satu poster yang baru tersebar, dia kata perempuan yang mengalami suci pada siang hari Ramadan hendaklah dia imsak. Jadi perkataan hendaklah dia imsak saat itu, kalau maksud wajib, itu salah. Dia tidak wajib perempuan imsak, bukan hukum dia sunat sahaja dia imsak. Manakala perempuan yang datang darah haid tengah puasa, darah duk tubik tu, tu bukan setakat dak sunat. Bukan, silap ayat silap ayat tu. Gini, orang puang yang pada siang hari Ramadan darah masih keluar, tidak disunatkan dia imsak. Maksudnya tidak disunatkan dia imsak, tidak disunatkan untuk dia tidak makan dan tidak minum. Dia nak makan pun tak apa, tak mau makan pun tak apa. Cuma kalau dia tak mau makan, jangan sekali-kali niat berpuasa. Kalau niat berpuasa, hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Sebab syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid sepanjang siang hari Ramadan. Jadi orang puang kalau dia datang haid, boleh dia nak makan, tak ada masalah. Nak makan nasi benda pun, nasi kambing kukuh ke, kambing bakar ke, kambing rebus ke, boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah makan depan orang tu je. Jangan buat basah tepi jalan, pakat makan orang puang haid duduk situ. Jadi orang nak marah tak boleh. Siap dia tulis akad spanduk lagi, saya datang haid. Tu tak comel lah. Lagi tu kita kena ra'i juga orang lain. Nak makan tak ada masalah. Tidak disunatkan, tidak diwajibkan, tidak dituntut kepada dia untuk tidak makan ketika dia datang haid. Apabila darah haid berhenti, juga tidak wajib dia imsak. Apa yang dituntut kepada dia adalah sunat sahaja dia imsak. Okey, itu kita kena faham. Selagi hak yang dia cerita, hak yang mula-mula dia cerita benda, orang puan ni sedang tengah-tengah puasa, tiba-tiba dak-dang nak buka tubik darah, maka batal puasa dia. Dak-dang nak buka tubik darah, 2 minit lagi nak buka, masuk waktu berbuka 7.15, tiba-tiba 7.14 darah tubik. Jadi bermakna darah tubik sebelum berbuka seminit, batal puasa dia. Batal puasa dia. Tarik nafas panjang, tak kira tarik nafas panjang ke, tarik nafas pendek ke, orang puang tu dapat pahala. Cuma lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada balik. Memanglah orang puang kata Allah sayangnya minit lagi. Memanglah sayang. Tapi benda hak yang nak keluar saat itu bukan ketetapan kita, bukan hak kita yang menentukan waktu dia. Kalau kita menentukan waktu, mudah pula. Ni kita bukan hak yang menentukan waktu dia. Allah Ta'ala yang mengaturkan waktu dia untuk kita. Jadi biarlah nak warna, sabar je lah. Fasabrun jamil. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran dengan tanpa dapat dihitungkan. Banyak ganjaran dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Biarlah nak warna 2 minit lagi, tak sampai minit tu darah nak warna. Baik. Kalau darah keluar selepas daripada matahari terbenam, jelaslah puasa dia sah. Hak ni kita nak cerita darah keluar sebelum daripada matahari terbenam. Lepas tu dia rasa lagi. Dan hamba biasa sebut sokmo bab ni. Hamba sebut sokmo bab ni setiap kali daurah, hamba sebut sokmo. Yang mana ada jenis orang puang, masa darah saat ni, masa dia tengah duk masak, duk siap peralatan untuk hidangan berbuka puasa untuk keluarga dia, siap saat ni dia tidak sedar dah benda keduk tubik darah ke tidak sedar. Dan kadang-kadang dia nak kecil pun dia tahan, dah nak siap barang-barang masuk takut nyanyi ke anak, nyanyi lelaki nak makan tiba-tiba lepas daripada orang bang, dia pun minum air setengah, makan wataman suti, barulah rasa nak masuk tandas. Okey, masuk dalam tandas, tiba-tiba tengok darah ada. Okey, jelas tak soalan dia, permasalahan dia? Kalau darah keluar sebelum daripada terbenam matahari, puasa dia tidak sah. Kalau darah keluar selepas terbenam matahari, puasa dia sah. Sekarang ni dia tahu darah keluar selepas daripada terbenam matahari, dan ada kemungkinan darah keluar selepas daripada terbenam matahari, dan ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada terbenam matahari. Tapi dia tak tahu. Sudahlah, biasa masuk kecing dalam 2 minit je, dia warna kat 8 sampai 15 minit. Ayah dia kata dah warna pula mak mung tu duk lama kat dah tandas hau, duk amda pun lok dah tandas ke duk zikir dah tandas hau. Lama enggak hau.
Mari makan orang nak habis dah makan. Nanti kejap. Ada masak lusa Rupanya hidup mikir, baru keluar ke tak ada dah Okey, kalau begitu keadaan berlaku kepada perempuan, maka puasa dia dikirakan sah. Puasa orang puan dikirakan sah. Kerana benda? Kerana apabila berlaku dua kemungkinan. Kemungkinan darah keluar setelah daripada terbenam matahari, kemungkinan darah keluar sebelum daripada terbenam matahari, maka kaedah fiqh menyebut kita kena ambil kemungkinan yang paling dekat. Dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kita kena takdirkan masa yang paling dekat. Jadi dia kena anggapkan, takdir ni anggapkan baru keluar. Jadi puasa dia sah. Lega orang puan kalau berlaku gitu. Lega orang puan. Tapi jangan 2 minit lagi nak buka rasa dah keluar darah dia kata biar aku tak mau tengok lagi. Biar masuk waktu dulu. Hak tu tak boleh. Hak tu tipu diri sendiri hak tu. Hak tu tipu diri sendiri. Dia tahu dah tubik dah nanti dulu aku tak mau tengok sebab 2 minit lagi. Nak tengok lepas daripada ni. Lepas tu baru nak buat ragu-ragu. Tak boleh. Hak tu kita yakin dah keluar sebelum daripada terbenam matahari. Hak ni memang sungguh dah tahu hak dah tahu kita ambil benda anggap masa hak yang paling dekat. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang keempat, mengetahui tentang hari yang dibenarkan berpuasa. Sebab di sana ada hari yang tidak boleh kita berpuasa. Hari raya tak boleh puasa. Jadi kalau kita nak puasa secara umumnya, kita kena tahu hari yang kita nak puasa saat itu, hari yang boleh puasa, bukan hari yang tak boleh puasa. Okey, itu antara syarat sah puasa. Seterusnya syarat-syarat wajib puasa. Jadi maksud dengan syarat wajib puasa ialah jika dipenuhi syarat-syarat berikut, maka diwajibkan seseorang itu berpuasa. 5 syarat tersebut adalah dia syarat wajib puasa ada 5. Dan kalau kita tengok, kalau kita pecahkan lagi, syarat wajib puasa dia bukan 5, dia ada 7. Syarat wajib puasa nanti kita akan pecahkan. Sebab yang 7 ni dia ada tok 2 dalam 1. Jadi sepatutnya 2 dia bilang 1. Yang pertamanya Islam. Tidak ditaklifkan, tidak dibebankan kewajipan puasa kepada orang kafir di dunia. Dia tengok tidak ditaklifkan kewajipan puasa kepada orang kafir di dunia. Maksud dia tidak dibebankan kewajipan puasa kepada orang kafir di atas dunia. Maksud dia benda? Maksudnya di akhirat juga dibebankan orang kafir dengan puasa. Itu maksud dia. Di akhirat orang kafir juga dibebankan puasa. Beban puasa warna akhirat bukan tempat beramal. Tak, maksudnya di akhirat orang kafir juga diseksa kerana tidak berpuasa. Okey, kita kalau orang belajar usul fiqh, cuba buka dalam kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini, kitab usul fiqh yang paling rendah, yang mana dalam kitab tersebut Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah menyebut wal kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang kafir juga dikhitabkan kepada dia, dihadapkan kepada dia dengan furu' bagi syariat, cabang bagi syariat, termasuklah ibadat puasa. Ibadat puasa juga dihadapkan kepada orang kafir. Sebab itulah orang kafir diseksa kerana meninggalkan berpuasa. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Maksudnya sebab benda mung duduk dalam neraka saqar ni kerana kami dulu di atas dunia dulu kami tidak termasuk dalam orang yang melakukan sembahyang. Kami tidak sembahyang. Kami tidak bagi makan kepada orang miskin. Kami kata macam-macam kepada agama Islam. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Ni sifat siapa ni? Sifat orang kafir belaka. Kami mendustakan hari pembalasan bukan orang Islam ni, orang kafir ni. Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat adalah orang kafir. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami yakin, yakni mati. Siapa ke mati? Kami berkeadaan tersebut. Jadi orang kafir diseksa juga di akhirat kerana tidak sembahyang, sedangkan sembahyang tidak wajib kepada orang kafir. Maka kata ulama, sembahyang dan puasa tidak wajib kepada orang kafir nisbah kepada hukum dunia, tapi nisbah kepada hukum akhirat tetap diwajibkan dengan maksud orang kafir diseksa kerana meninggalkan sembahyang dan meninggalkan puasa, dan begitu juga meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan kepada dia yang tidak boleh dia buat melainkan dengan Islam. Okey, jelas kan? Itu maksud dia, tidak ditaklifkan kewajipan puasa kepada orang kafir di dunia. Dia orang kafir dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya nama dia kafir asli, yang keduanya kafir murtad.
Kafir asli ni memang keturunan dia asal turun-temurun dari kafir. Okey, ni kafir asli. Yang keduanya kafir murtad. Murtad ni maksudnya asal dia orang Islam tetapi dia telah terkeluar daripada agama Islam. Dia hukum dia berbeza. Orang kafir asli tidak wajib nisbah tuntutan dunia di atas dia melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Dan kalau dia memeluk Islam sekalipun, puasa hak yang dia tidak buat pada bulan Ramadan hak lepas-lepas dah masa zaman kufur dia tidak wajib dia qada balik. Dan segala kesalahan hak yang dia buat sebelum daripada ni semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kafir murtad. Kafir murtad dia dosa puasa hak yang ditinggalkan di zaman murtad dia, apabila dia memeluk balik Islam, apabila dia bertaubat, dia masuk Islam balik, wajib dia kena qada balik segala puasa hak yang dia tinggal pada zaman murtad dia. Wal iyad billah. Na'udzubillahi min dzalik. Murtad ni, kita apabila disebut murtad, kita terus berdoa kepada Allah agar Allah Taala melindungi kita dan agar Allah Taala menetapkan akidah yang sebenar di dalam diri kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang murtad, wajib ke atasnya qada jika dia kembali kepada Islam sebagai suatu hukuman ke atasnya. Yang kedua mukallaf. Mukallaf ni dua. Yang pertamanya berakal, yang keduanya balik. Jadi orang gila tidak wajib dia berpuasa. Orang yang wajib puasa adalah orang yang tidak gila. Jadi kalau orang tu gila, nanti dia baik daripada gila, maka tidak wajib dia qada balik puasa yang ditinggalkan semasa gilanya. Yang keduanya adalah bali. Bali ni orang yang sampai kepada hak taklif. Orang yang sampai kepada hak taklif, ada bebanang syarak kepada dia. Dia alamat bali mazhab Imam Syafi'i ada 3. Boleh tengok dalam kitab Matan Safinatun Najah, alamatul bulugh 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha li 9 fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidhu fil untha li 9 sinin. Dalam kitab Matan Safinatun Najah disebut bahawasanya alamat balik ada 3. Yang pertamanya adalah cukup umur dia 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam, laki-laki dan perempuan sama. Yang keduanya adalah keluar mani laki-laki dan perempuan ketika dia berusia 9 tahun ke atas. Yang ketiganya keluar darah haid bagi perempuan ketika dia berusia umur 9 tahun ke atas. Okey, itu alamat balik. Apabila kita ada pada kita salah satu daripada 3 alamat tersebut, maka baliklah kita. Kanak-kanak tak wajib dia berpuasa, budak-budak tak wajib dia puasa. Cuma diwajibkan kepada ibu bapa suruh kanak-kanak ataupun anak dia berpuasa. Diwajibkan kepada kepada wali penjaga kepada budak itu suruh budak berpuasa. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Mung kena perintah anakmu mengerjakan sembahyang ketika dia umur 7 tahun. Jadi Rasulullah mewajibkan kepada kedua bapa latih anak untuk sembahyang ketika umur 7 tahun. Maka dikiaskan sembahyang ataupun dikiaskan puasa dengan sembahyang. Maksudnya sebagaimana diwajibkan kepada ibu bapa suruh anak masuk usia 7 tahun untuk sembahyang, maka begitu juga apabila anak tu masuk umur 7 tahun wajib dia kena suruh anak dia berpuasa. Tapi kena ingat 7 tahun di sini dengan maksud ataupun perkataan yang lebih betul lagi, bukan masuk 7 tahun sempurna 7 tahun masuk tahun yang ke-8. Itu maksud dia. Bukan masuk 7 tahun, dia masuk 7 tahun lain daripada cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8. Diwajibkan kepada ibu bapa suruh anak dia sembahyang puasa ketika anak saat itu umur dia 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Dengan pengiraan tahun Islam. Cuma anak kita apabila umur dia 7 tahun masuk tahun yang ke-8, wajib kita kena suruh dia melakukan ibadat puasa, tambah lagi 2 syarat. Kalau tak cukup 2 syarat ni, kalau kita nak buat lebih mudah faham, cukup 3 syarat. Diwajibkan kepada ibu bapa suruh anak dia melakukan ibadat puasa apabila cukup 3 syarat ni. Kalau tak cukup 3 syarat ni, tak wajib dia suruh puasa. Yang pertamanya, umur dia cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Yang keduanya, anak dia tu mayit dah. Mayit dah. Apa maksud mayit? Mayit ni dia pandai dah. Dia pandai dah mana kotor, mana bersih. Kalau kita suruh istinja sendiri, qada hajat sendiri, dia pandai dah. Makan sendiri pandai dah. Kalau kita kabur benda, dia pandai dah.
Jadi kalau budak tu umur 8 tahun tapi dak pandai lagi, dak mayit lagi, kalau kita lepas berok diri kok, habis dia cak tahi di tandah. Contoh, okey, dak mayit lagi tu, maka dak wajib suruh. Yang pertama mesti umur dia cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8. Yang keduanya mayit. Kalau mayit tapi dak cukup 7 tahun, budak ni cerdik. Umur 5 tahun tu pandai dah. Cakap dengan orang tua, kalah orang tua. Sebagai contoh. Orang tua dak pandai cakap gini, nya cakap Allah orang tua. Nak suruh-suruh benda-benda pun suruh dia lah. Budak cerdik kan? Umur 5 tahun tapi dak sampai lagi 7 tahun. Walaupun mayit dak wajib suruh. Hukum dia sunat sahaja. Kalau umur 8 tahun, 9 tahun tapi dak mayit lagi, dak wajib juga suruh. Sebab dak sah puasa bagi orang yang tidak mumayyiz. Berapa dah? 2. Yang ketiganya adalah mampu untuk berpuasa. Kalau umur 8 tahun mayit dah tapi tak mampu untuk berpuasa, ada wajib ke ibu bapa suruh? Ada yang mesti kena mampu. Cuma perkataan mampu ni perlu ditafsirkan dengan penafsiran yang betul. Sebab ramai masyarakat kita dia silap penafsiran mampu. Dia mampu ni bukanlah maksud dok lapar dok dahaga. Bukan begitu. Bukan maksud kalau dok lapar dok dahaga tu mampu lah tu. Tak. Bukan begitu. Anak kita umur 9 tahun, umur 10 tahun. Kata mak nak buka, mak lapar dahaga mak dia kata tak mampu lah tu, ada buka lah. Tak boleh. Tak boleh. Mana mak buat gitu? Kan mak kan diwajibkan suruh anak berpuasa, bukan diwajibkan suruh anak berbuka. Mana pula agama wajibkan kepada mak suruh anak berpuasa, tiba mak kata dah buka-buka dah lapar kau. Tak boleh. Masalah mampu ni bukan mesti dak lapar dak dahaga. Kalau kira dak lapar dak dahaga kau, kita orang tua pun dak mampu. Dah kan kita puasa kan lapar kan? Anak kata mak lapar ni. Mak kata mak pun lapar kau. Mak dahaga mak, mak pun dahaga kau. Ke gana ke dak dahaga ke dak lapar? Ke takut orang-orang hak yang kuasa ni puasa dak lapar dak dahaga? Ambu seorang je rasa lapar dahaga. Hamba kalau puasa memang nak lapar nak dahaga. Nak sabar lah. Kita kalau kita hamba kalau hamba puasa hamba rasa lapar. Kadang-kadang pukul 12 rasa lapar dah. Dahaga dah. Nak kalau misalnya bulan puasa kena daurah. Dah hamba daurah hamba seorang cakap. Bulan puasa hamba duk cakap seorang. Allah dahaganya. Hamba kata dak buat silap penganjur tak air depan. Kalau tak air depan apa hamba minum tanpa disengajakan dak batal puasa. Jadi dahaga biasa orang puasa memang dahaga, memang lapar. Perkataan lapar dan dahaga hak yang berlaku yang keluar daripada mulut anak kita bukanlah menjadi alamat bahawasanya dia tidak mampu, bukan. Tak boleh anak kata mak saya lapar ni mak, dahaga ni mak, terus mak kata buka-buka lah. Tak boleh. Sebab mak dengan ayah terikat dengan kewajipan suruh anak puasa. Maka dia kepastikan anak dia puasa. Jadi kalau anak tidak mampu barulah boleh ibu bapa suruh buka. Kalau anak tak mampu, contoh tak mampu, ada contoh tak mampu, muka biru ketor, lembek loli, sebagai contoh. Okey, tak apa tu. Maksudnya kita kena pandai-pandai sendiri tengok. Dah apa ayah dia balik, dah apa mak suruh anak makan nangis nak makan tak boleh. Nangis ke tak boleh. Sebab kewajipan kepada kita suruh dia berpuasa. Kalau dia nangis kita tak payah layan. Biar dia buka diri, jangan sebab kita suruh. Kalau dia buka diri ada masalah. Sebab bukan dia tidak diwajibkan berpuasa. Apa yang diwajibkan kepada kita suruh. Jangan kita buat sebalik. Tak payah layan. Nangis. Usah kata budak ni, usah kata puasa nak accept pun nangis, nak accept ayah dia nangis, nak accept mak dia nangis, sikit-sikit nangis. Dia pasal dia ada anak kaya nunggu mak dia kahwin nangis. Jadi biasa lah tu. Nangis tu perkara biasa, nangis nak nasi ke biasa lah budak. Mak dia jangan suruh. Kalau misalnya nampak lembek dah orok dah sangat dah orok dah ni, baru boleh dia suruh dia makan. Tu kita kena ingat sebab dia kita terikat dengan hukum. Amba tekan ni sebab kita terikat dengan hukum. Anak umur 9 tahun wajib kepada mak, ayah suruh dia puasa, tiba anak nangis nak makan, mak kata makan, mak siap buat hidang nasi pula. Tak boleh tau. Menyalahi hukum tu. Jangan suruh. Kalau nak buat diri dipersilakan. Jangan suruh je. Dia duduk dalam tandas. Dah mak kata malah kelayangmu, orang suruh puasa tak berpuasa.
Tiba-tiba dia makan nasi di dapur, tanpa pengetahuan kita, kita ada masalah lah, bukan kita suruh. Baik, cuma apabila anak kita tak puasa sedangkan umur dia cukup 7 tahun, dia mayit, dia mampu, maka ketika itu wajib pula kita kena suruh dia qada. Kalau dia tak puasa, wajib kita kena suruh dia qada. Itu kena ingat hukum hakam yang perlu kita kena tahu dalam kita menjaga anak kita agar kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Seterusnya kata dia, yang ketiga berkemampuan melakukan puasa dan kemampuan mencakupi kemampuan fizikal dan syarak. Dia kadang-kadang tidak mampu. Saat ni memang tubuh badan dia tidak mampulah. Tubuh badan dia maksudnya dia sakit ke, memang tak mampulah. Tak boleh. Kalau misalnya berlapar lama-lama tak boleh. Maka ketika tu tidak wajib dia berpuasa. Dia selagi ada kemampuan tidak berkemampuan daripada sudut syarak. Tubuh badan dia mampu tapi syarak kata tak mampu, iaitu perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dia perempuan yang haid dan perempuan yang nifas dipanggil tidak mampu daripada segi hukum syarak. Tetapi orang puan haid dan perempuan nifas, kalau kita suruh puasa, dia mampu puasa. Boleh faham kan? Itu dipanggil dia daripada segi hukum syarak. Sebab itulah dia kata berkemampuan melakukan puasa dan kemampuan mencakupi kemampuan fizikal dan syarak. Fizikal tidak diwajibkan kepada orang yang terlalu tua dan orang yang sakit yang tiada peluang untuk sembuh. Jadi dia tidak mampu untuk berpuasa, tak wajiblah dia puasa. Yang keduanya syarak ni agama lah, tidak diwajibkan ke atas perempuan yang haid dan nifas. Walaupun daripada sudut fizikal dia mampu, tapi daripada segi syarak tidak mampu, kerana syarak mengharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas daripada melakukan ibadat puasa. Yang keempatnya sihat. Jadi bermakna tidak diwajibkan ke atas orang sakit. Puasa tak wajib atas orang sakit, tapi kena ingat sakit yang diharuskan berbuka adalah sakit yang boleh dia bertayamum dalam masalah wudu. Dia bukan semua sakit. Kita dalam bab wudu, kita ada sebab yang boleh kita bertayamum ketika, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Kalau dalam istilah fiqh dipanggil mahdhuratut tayammum. Yang pertamanya, kalau kita guna air akan mati. Kalau kita guna air akan mati, maka ketika tu mesti kita kena bertayamum untuk sembahyang. Sama juga. Kalau kita guna air, kalau kita puasa, maka kita akan mati. Maka ketika tu tak boleh puasa. Sama kan? Kalau kita guna air, maka kita akan mati, maka tak boleh guna air, maka mesti kita kena bertayamum. Kalau kita berpuasa, kita akan mati, maka tak boleh kita puasa, mesti kita kena berbuka. Yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita guna air maka akan hilang anggota kita, maka kita kena tayamum. Sama juga, kalau kita puasa hilang anggota kita, maka kita kena tayamum. Yang ketiga, kalau kita guna air akan hilang manfaat anggota, lumpuh. Kalau kita puasa kita akan lumpuh, maka tak boleh kita puasa, wajib kita berbuka. Yang keempat, kalau kita guna air maka akan bertambah sakit. Kita sakit dah, akan bertambah sakit. Kalau kita berpuasa maka akan bertambah sakit, maka boleh kita berbuka. Kalau kita guna air akan lambat sembuh. Saat ni bertambah sakit, hak ni lambat sembuh, maka kita kena bertayamum. Sama juga kalau kita berpuasa lambat sembuh, maka kita kena berbuka, boleh berbuka. Yang keenam, kalau kita guna air menyebabkan akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir, maka boleh kita bertayamum. Sama juga, kalau kita berpuasa akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir, maka boleh kita berbuka. Sebab itulah dia kata mana, dan sakit yang diharuskan berbuka ialah sakit yang dibimbangi membawa kepada kematian atau melambatkan kesembuhan atau bertambah kesakitan akibat berpuasa. Ia dinamakan sebagai uzur-uzur yang dibenarkan tayamum. Uzur-uzur yang boleh kita bertayamum. Sihat. Yang kelimanya bermukim. Tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir tidak wajib dia berpuasa. Sebab itulah syarat wajib mesti kena bermukim, duduk kapung. Orang yang bermusafir tak wajib puasa. Cuma orang yang bermusafir tak wajib puasa dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah musafir dia musafir yang harus, bukan musafir melakukan maksiat. Syarat yang kedua adalah musafir dia jauh, iaitu cukup 2 marhalah, 80 km ke atas. Yang ketiganya adalah dia berada di dalam musafir sebelum daripada keluar fajar. Tetapi kalau dia duduk kapung pada pagi hari pukul 10 baru dia tolak, maka ketika tu wajib dia kena menyempurnakan puasa pada hari tersebut. Sekali lagi.
Hak yang ketiga, dia orang musafir, dia boleh berbuka. Orang musafir boleh berbuka adalah yang pertama, musafir dia musafir yang harus, bukan musafir untuk melakukan maksiat. Dia nak pergi ke Lumpur kan dia nak curi sana, tu tak boleh. Sebab untuk melakukan maksiat. Yang keduanya, musafir dia jauh 80 km ke atas. Kalau bos sini nak pergi ke Bandar Marang tu, tak boleh dia buka. Dah apa awak buka Saya musafir. Dah awak duduk mana? Saya duduk di Kepung je. Lepas tu nak pergi Bandar Marang je. Dah berapa kilometer sini ke Bandar Marang? Adalah 15 kilometer. Tak boleh gitu. Dekat sangat tau. Tak boleh. Dia mesti kena 80 km ke atas. Perjalanan yang boleh kosong semayang. Dua. Yang ketiganya, masuk je siang hari Ramadan. Masuk je siang hari, keluar fajar, dia bermusafir dah. Kalau baru nak musafir, lepas daripada masuk siang hari, tak boleh dia berbuka pada hari tersebut. Okey, ambil contoh lain untuk faham. Sekali lagi contoh lain. Hak yang ketiga kita kena contoh sekali lagi. Katakanlah dia duduk Kepung. Lepas tu dia nak pergi ke Lumpur. Tak kira lah mana nak pergi ke Lumpur tu. Tujuan baik lah. Jauh dah perjalanan tau. Dia nak tolak daripada pukul berapa? Dia nak tolak dalam pukul 11. Jadi bermakna subuh dia duduk Kapung lagi. Lepas sebelum pukul 11 dia duduk Kapung lagi tau. Pukul 11 baru dia tolak. Okey, hari tu tidak boleh dia berbuka walaupun dia bermusafir. Tak boleh. Sebab pada awal siang hari dia duduk Kapung. Okey, dia pun duduk Kuala Lumpur. Sabarlah, Kuala Lumpur tu petang tu bedam buka. Malam tu duduk Kuala Lumpur lagi. Esok kan duduk Kuala Lumpur lagi. Esok kan boleh dia berbuka. Sebab apabila masuk keluar fajar dia telah bermusafir. Nampak kan? Jelas kan? Dua perkara yang berbeza tu. Bukan semua orang musafir boleh berbuka. Cuma hak yang tadi hak yang kata pukul 10, pukul 11 dia baru musafir daripada Kapung, tak boleh buka. Tak boleh buka kerana bermusafir. Sebab dia duduk Kapung pagi hari. Tiba-tiba dia gigi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita buat contoh sahaja. Tiba-tiba kereta masalah di atas highway dalam pukul 12 tengah hari. Panas dering. Kereta masalah. Dia pun tobik dari kereta, dia cek kereta tengah panas, peluh rejak. Lembek rasa. Main puasa tengah panas pula, lembek dorok dah. Situ dia boleh buka. Boleh buka saat ni tu kerana dia. Bukan kerana bermusafir, tapi kerana tak larat. Tak cakap. Dua perkara yang lain. Dua perkara yang berbeza. Baik. Orang musafir, hak yang kata duduk Kuala Lumpur saat ni. Hak duduk Kuala Lumpur, esok kang tu duduk Kuala Lumpur lagi. Boleh dia berbuka walaupun tak susah pun dia puasa. Macam duduk Kapung dah duduk atas kereta ekor. Turun daripada rumah pun ekor. Masuk dalam rumah pun ekor. Tak rasa benda pun dia puasa. Boleh dia tak mau puasa. Dia tak mau puasa pun tak ada masalah. Maksudnya orang yang bermusafir boleh dia tidak berbuka, bukanlah disyaratkan ada masyaqqah ketika dia berpuasa. Kalau tak ada kesusahan sekalipun boleh dia berbuka. Cuma mana lebih afdal dia berbuka ataupun dia berpuasa, kena tengok. Kalau misalnya mudah bagi dia untuk berpuasa, maka lebih afdal dia berpuasa. Kalau payah dia nak puasa, sebab maksudnya ada kerja banyak, nak pergi situ, nak pergi sini, main tengah panah, Allah dah harga apa semua sekali, maka lebih afdal dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, maka wajib dia kena qada pada hari-hari yang lain. Bukan boleh buka saja. Sedap buka tapi mungkin ingat, mungkin tanda berapa hari membuka tu, sebab mungkin qada balik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apabila dia berbuka, maka iddah bilangan min ayyamin ukhar, daripada hari-hari yang lain wajib dia kena qada balik. Baik. Seterusnya katanya hatan membaca dah, dan afdal bagi orang yang bermusafir yang membaca lah kedah. Bab yang keempat, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertamanya niat, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Okey, kita rukun puasa ada dua. Yang pertamanya niat. Tak kira lah puasa fardu ke puasa sunat ke, mesti kita kena niat. Allah Rabbi, kita kalau kita bincang berkenaan dengan bab niat ni, dia panjang lah, tapi anda nak sentuh sikit je, khusus untuk penuntut ilmu.
kita kalau kita buka berkenaan dengan kalau kita buka dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Imam As-Suyuti, ketika Imam As-Suyuti membincangkan tentang kaedah al-umuru bimaqasidiha, begitu juga sebahagian daripada ulama hadis ketika dia bincang berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat, yang mana dalam masalah innamal a'malu binniyat dia ada bincang berkenaan dengan at-turuk, dipanggil ada perbincangan berkenaan dengan babut turuk jamak daripada tarkun makna tinggal. Dia masalah hak yang wajib kita kena niat adalah perbuatan, manakala benda hak yang ditinggalkan tak wajib niat. Puasa ni tinggal ke buat, kata molek, tinggal ke buat, tinggal dok makan, tinggal minum, tinggal. Dia mimbabi turuk, pada asalnya mimbabi turuk, tidak disyaratkan niat. Ni untuk penuntut ilmu. Okey, boleh faham kan? Tetapi diwajibkan niat ibadat puasa adalah kerana melihat kepada ibadat puasa bukan hanya turuk semata-mata, bukan semata-mata meninggal, tetapi ibadat puasa ada benda yang dituntut kepada kita, iaitu untuk kita, perbuatan kita menahan syahwat kita, untuk kita mematahkan keinginan kita. Okey, ni hamba bagi kata kunci je untuk penuntut ilmu. Hak panjang lagi dia kena kaji sendiri. Kalau hamba bincang bab ni, habis masa ke bab ni je lah. Ni kita ambil benda sambil-sambil, sesuai untuk penuntut ilmu. Baik, jadi puasa mesti kena niat, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Cuma dalam masalah niat, bagi puasa fardu dengan puasa sunat ada sedikit perbezaan daripada sudut penghujung waktu niat. Permulaan waktu niat adalah apabila terbenam matahari. Terbenam matahari boleh dah kita niat untuk puasa keesokan harinya, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Manakala penghujung waktu niat untuk puasa fardu adalah sebelum terbit fajar. Manakala untuk puasa sunat boleh diberniat pada siang hari sehingga sebelum daripada gelincir matahari. Jadi contoh, katakanlah hari ini, tapi kita ni separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Contoh hari ini bukan separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Kita sekarang ni dalam pukul 12 suku dah lebih kurang, tapi tak sampai lagi satu benda zuhur. Kita tak makan benda lagi, tak minum benda lagi, perut rasa tak lapar. Contoh, boleh kita niat untuk puasa sunat pada hari ni, tapi bukan untuk hari ni sebab hari ni bulan Syaban ni kita buat contoh. Boleh, sebab puasa sunat boleh berniat pada siang hari, tapi dengan dua syarat. Syarat sebelum daripada masuk zuhur. Syarat yang kedua, jangan dia melakukan perkara yang membatalkan puasa, makan minum sebelum daripada dia berniat. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan berniat pada setiap hari. Setiap hari wajib dia kena niat. Setiap hari wajib dia kena niat. Sebab benda wajib dia kena niat setiap hari? Kerana puasa sepanjang Ramadan, hari pertama dengan hari yang kedua, hari yang ketiga adalah ibadat yang berasingan. Kita puasa pada hari pertama lain daripada puasa hari yang kedua, lain daripada puasa hari yang ketiga, lain daripada puasa yang keempat. Sebab itulah kalau kita batal pada hari ketiga, hari pertama, hari kedua hak sosoh, dia tak macam semayang 4 rakaat. Kita semayang 1, 2, 3, 4, duduk tahiyat akhir hoy. Tiba-tiba gitu duduk tahan ketuk, duduk adang wisalam ketuk duduk sekarang. Okey, batal pada rakaat yang keempat, tapi rakaat ketiga batal tak? Batal habis. Rakaat keempat batal, rakaat ketiga batal, kedua batal, ke pertama batal. Sebab dia, sebab 4 rakaat sembahyang dikirakan satu ibadat. Manakala puasa sepanjang Ramadan 30 hari 30 ibadat yang berasingan. Sebab itulah diwajibkan setiap hari kita kena niat. Wajib kita kena niat setiap hari. Dan pandangan yang kata wajib kena niat setiap hari adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Melainkan dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada khilaf, dalam mazhab Maliki ada khilaf. Ada pandangan yang mengatakan mesti kena niat setiap hari, sama dengan pandangan majoriti ulama. Namun pandangan yang kuat dalam mazhab Maliki bahawasanya untuk puasa Ramadan memada sekali niat. Tapi hak yang lebih betul dengan bahasa ilmiah, hamba kena guna bahasa ilmiah sikit sebab hamba nak betul ada kesilapan sikit. Lepas daripada ni hamba nak kena guna bahasa ilmiah. Dalam mazhab Maliki dikata dia wajib, bukan wajib, memada. Dia kata memada, perkataan dia kata ni kafat niyatun wahidatun.
lima yajibut tatabu'. Okey, ni dalam mazhab Maliki dia kata, amu dak ngapa habis matang kitab fiqh mazhab Maliki, amu dak ngapa habis mengapa tepat ni menok je. Kalau kitab matang mazhab Imam Syafi'i mengapalah. Kitab matang mazhab Maliki amu dak ngapa, tapi tepat menok mengapa. Dalam mazhab Maliki buka dalam beberapa kitab, antaranya kitab tak silap ingat risalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, tak silap ingat, dikatakan ni kafat niyatun wahidatun lima yajibut tatabu'. Berarti modal memada satu niat, memadai satu niat. Perkataan memadai dihurai oleh syarah dia. Memadai di sini bukanlah makna wajib, bukanlah makna sunat. Maksudnya kalau buat memadai, tapi lebih afdal, lebih aula niat setiap hari dalam mazhab Maliki. Sebab dikata kafat, memadai. Apabila kata memadai, bukan maksudnya wajib, bukan maksudnya sunat. Bukan kalau buat lagi ni memadai, tapi yang paling afdal untuk keluar daripada khilaf adalah kena niat setiap hari. Ni dalam mazhab Maliki. Memadai niyatun wahidah, niat yang satu. Lima yajibut tatabu'. Lima ay li sawmin yajibut tatabu'. Bagi barang, yakni bagi puasa yang wajib tatabu', dilakukan secara berterusan. Dia ada puasa wajib tapi tidak wajib tatabu'. Ada puasa wajib dan diwajibkan tatabu'. Berarti molek dalam mazhab Maliki, dan ana akan kabar benda yang penting untuk kita memahami mazhab Maliki. Sebab ada sebahagian daripada orang kita ketika dia menakal mazhab Maliki, dia silap dalam nakal. Sebab apa kena huraian panjang sikit. Dan hak yang paling baru lagi tersilap. Ada tanya kan? Ada tanya kan? Atau WhatsApp kan kan? Ada. Anda tak jawab? Tak jawab lagi? Jawab tak? Ha? Benda? Anak khabar dah. Okey, anak khabar nak kaji dulu. Dia sekarang ni kita kalau kita nak, dia masalah mazhab lain, kita tidak boleh ambil daripada orang yang bermazhab lain. Kalau kita nak ambil pandangan mazhab Maliki, kita tidak boleh ambil dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Hal tu salah. Akhirnya akan berlaku kesilapan. Ni kena perhati molek dalam mazhab Maliki. Ini bincang bukan mazhab Syafi'i, ni mazhab Maliki ni. Sebab tapi mazhab Maliki kita bincang ni hak yang kita amal sekarang ni. Memadai satu niat bagi puasa yang wajib tatabu'. Perkataan wajib tatabu' dengan maksud dia puasa saat itu kalau diwajibkan, dilakukan secara berterusan, maka memadai satu niat, dikirakan satu ibadat. Sebab tu kita dengar dalam masyarakat kita, pada satu Ramadan tu, pada malam pertama tu kita niat sebulan lalu, tu dipanggil taklid mazhab Maliki. Niat sebulan lalu, taklid mazhab Maliki. Tapi ramai orang yang taklid mazhab Maliki, dia tidak tahu syarat-syarat yang diletakkan oleh mazhab Maliki sendiri. Mazhab Maliki kata ni, yajibut tatabu', wajib tatabu'. Jadi kalau tidak wajib tatabu', maka tidak memadai. Sebab tu dalam mazhab Maliki, orang yang niat puasa sebulan, tiba-tiba dia sakit tengah Ramadan, habis baik daripada sakit, wajib dia kena tajdidkan niat. Wajib dia kena perbaharukan niat. Sebab dia ketika dia sakit, wajib tak dia puasa? Tak wajib dia puasa. Wajib tak dia berterusan puasa? Tidak wajib dia berterusan puasa walaupun dia memilih untuk berpuasa. Ni dalam mazhab Maliki. Okey, boleh faham? Anda sebenarnya tak boleh bincang panjang lebar, tapi banyak anda tengok banyak kesalahan hak berlaku, jadi kita kena bincang panjang lebar sikit. Sekali lagi sekarang ni apabila tengah Ramadan, dia niat awal Ramadan untuk puasa sepanjang Ramadan, sekali niat. Tiba-tiba tengah bulan Ramadan dia sakit. Sakit yang mana sakit tu mengharuskan dia berbuka. Okey, apabila sakit tu mengharuskan dia berbuka, soalannya wajib tak dia puasa ketika tu? Tidak wajib dia puasa. Apabila tidak wajib dia berpuasa, ketika tu wajib tak tatabu' di situ? Tidak wajib tatabu'. Apabila tidak wajib tatabu', maka nanti lepas daripada baik daripada sakit, tidak memada niat yang pertama dulu. Bukan mesti kena wajib tajdid niat. Tu perhati yang pertama. Sama juga ketika dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, tiba-tiba dia bermusafir. Apabila dia bermusafir, wajib tak dia berpuasa? Tidak wajib. Apabila tidak wajib, wajib tak dia tatabu'? Tidak wajib dia tatabu'. Balik daripada bermusafir, maka wajib dia kena tajdidkan balik niat. Tidak memada niat yang pertama. Itu mengikut mazhab Maliki. Sama juga dengan perempuan yang datang haid. Tengah-tengah dia puasa, dia niat satu Ramadan. Dia niat satu Ramadan, tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba datang haid. Okey, putus tak tatabu'?
putus tatabu'. Betul tak gitu? Putus berterusan. Apabila dia mengalami suci daripada haid, wajib dia kena memperbaharui balik niat, tidak memada niat yang pertama dulu. Okey je lah. 3. Berapa dah? 2. Yang ketiga, ni benda yang penting yang hamba kena sebut juga. Dia dalam masalah mazhab Imam Maliki, dia tidak disyaratkan satu niat pada malam yang pertama. Berarti molek. Tidak disyaratkan satu niat pada malam yang pertama. Orang kata kalau nak taklid mazhab Maliki, disyaratkan niat pada malam pertama untuk sepanjang Ramadan. Hak tu tak betul. Hak tu silap. Hak tu salah dalam menakalkan mazhab Maliki. Hak tu salah. Siapa pun berkata, okey, boleh faham? Siapa pun berkata hak tu salah. Dia kena tengok dalam mazhab Maliki lagu mana. Dia tidak disyaratkan malam pertama. Tidak disyaratkan malam pertama. Sebab itulah kalau perempuan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia datang haid, lepas tu hari keempat dia mengalami suci, maka dia masih lagi boleh niat sekali niat untuk sepanjang Ramadan yang masih lagi berbaki. Okey, boleh faham? Sebab dia, kita nak alasan dia sebab dia. Sebab, okey, tengok orang puang, katakanlah hari pertama datang haid, tak puasa. Hari kedua datang haid, tak puasa. Hari ketiga datang haid, tak puasa. Jadi ada sebahagian masyarakat kita kata mana, dah mung dak niat dah hari pertama untuk sepanjang Ramadan, dak boleh niat sepanjang Ramadan. Jadi orang puang ni kata, aku dak boleh niat sepanjang Ramadan nak taklid mazhab Maliki. Sebenarnya kalau mazhab Maliki masih lagi boleh niat. Sebab apabila dia mengalami suci, hari keempat saat itu dia kena puasa. Okey, puasa yang dia akan lakukan selepas daripada ni wajib tatabuk ke tak? Wajib tatabuk. Apabila wajib tatabuk, masuk di dalam perkataan kafat niyatun wahidatun lima yajibut tatabuk. Sebab telah memada bagi perempuan hak yang datang haid pada awal Ramadan untuk dia niat apa hak yang masih lagi berbaki setelah daripada dia mengalami suci, dia niat sekali untuk hak yang masih lagi berbaki. Okey, boleh faham? Boleh faham Allah Rabbi. Amba masalah ni amba buat kajian dalam mazhab Maliki daripada tahun 2019 lagi. Sebelum ni amba buat kajian dah, cuma buat kajian lebih terperinci. Amba baca kitab mazhab Maliki. Okey, amba baca, amba kaji kitab mazhab Maliki. Amba ada gak belajar sikit-sikit adalah mazhab Maliki, amba tak belajar secara mendalam. Hak yang amba mendalami sungguh mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Imam Syafi'i ni memang amba mendalami sungguhlah kedua mazhab ni. Cuma mazhab Maliki ni sambil-sambil je. Begitu juga mazhab Hanbali sambil-sambil je. Lepas tu apabila hamba kaji, ternyata hak yang hamba faham begitu. Cuma kita nak tahu betul kefahaman kita ni, mesti kita kena rujuk kepada ahli dia. Maka merujuk kepada ahli dia. Antaranya merujuk seorang ulama daripada Tunisia, nama Syekh Isam. Dia dulu dia belajar di Syria. Sekarang ni dia antara ulama besar di Tunisia, nama Syekh Isam. Hamba WhatsApp dia, hamba tanya dia. Lepas daripada tu dia pun khabar betul lah yang hamba faham. Lepas tu dia pun hurah balik kepada hamba. Lepas daripada tu hamba tanya pula dengan seorang lagi, seorang ulama yang mungkin sebahagian daripada yang hadir hari ni pernah belajar dengan dia, nama Dr. Muhammad bin Abdullah Muhyiddin. Mungkin yang kalau pelajar yang belajar di Sudan kenal lah dia, orang yang pelajar Sudan, dia pernah mengajar di Sudan. Anda pernah tanya dia, dan dia dulu dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sekarang ni dia Jeddah. Dr. Muhammad bin Abdullah Muhyiddin. Baik, anda tanya dia juga masalah ni, dan dia jawab dengan jawapan yang sama. Sebab lepas daripada dia pergi Sudan, dia mendalami fiqh mazhab Maliki. Jadi jangan kita tersilap dalam menakal mazhab orang lain. Jadi jangan kita meletakkan syarat pula. Jadi kalau kita nak niat sebulan, kita kena taklid dengan mazhab Maliki, tapi disyaratkan kita kena niat pada malam yang pertama. Hal tu adalah salah. Mazhab Maliki tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan niat pada malam yang pertama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba pernah tanya Syekh Isam soalan yang pertama. Amba tanya orang ni pada malam pertama, pada hari pertama dia tak puasa. Lepas tu hari kedua dia puasa. Boleh tak niat satu untuk hari yang berbaki? Dia kata boleh. Yang kedua, amba tanya, malam yang pertama dia puasa tapi dia niat sehari je esok. Dia niat sehari je esok.
sengaja dia tak mau niat sepanjang Ramadan. Lepas tu untuk esok dia nak niat sepanjang Ramadan, boleh ke tak? Dia kata boleh, memadai. Hamba tanya beberapa soalan kepada dia. Baik, sama juga dengan Syekh Muhammad. Hamba tanya ke dia, wallahu a'lam. Tu kita kena faham. Hamba hurah panjang lebar berkenaan dengan masalah ni agar kita tidak tersilap di dalam mengambil pandangan mazhab yang lain. Dan selagi bagi orang yang nak pakai mazhab Maliki saat itu, okey, dia boleh ambil pandangan mazhab Maliki, bahkan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i sebut secara jelas boleh dia bertaklid kepada mazhab Maliki, tetapi jangan dalam masa yang sama jangan dia tinggal niat setiap malam. Hak tu hak yang lebih afdal untuk keluar daripada khilaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perbezaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Niat puasa fardu masuk waktunya daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar dan diwajibkan berniat pada waktu malam. Manakala niat puasa sunat masuk waktunya daripada terbenam matahari dan berterusang sehingga tergelincir matahari dan tidak diwajibkan tabyid, meletakkan pada malam hari. Yang keduanya wajib ditentukan, maksudnya dita'yinkan, seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa qada, mesti kena tentukan. Sebab puasa Ramadan adalah puasa yang disandarkan kepada waktu. Apabila disandarkan kepada waktu, puasa Ramadan, saumu Ramadan, maka sebab itulah kita kena ta'yinkan waktu tersebut. Baik, maksudnya dalam hati kita sedar yang kita nak puasa Ramadan. Manakala puasa sunat tidak wajib ta'yin jika puasa tersebut terikat dengan waktu, kecuali jika puasa tersebut terikat dengan waktu seperti puasa Arafah. Pada pendapat yang muktamad dalam masalah ni pun berlaku khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada puasa hari Arafah adakah kena niat puasa Arafah ataupun cukup niat puasa sunat sahaja, berlaku khilaf. Yang ketiganya tidak harus menghimpunkan antara dua puasa fardu pada suatu hari, manakala puasa sunat harus menghimpunkan antara dua puasa sunat atau lebih dengan satu niat. Jadi katakanlah kita nak puasa pada 6 Syawal, kita nak puasa 6 Syawal, secara kebetulan jatuh hari itu hari Isnin, maka kita boleh niat sunat 6 Syawal sekali dengan sunat hari Isnin. Sebagai contoh. Baik. Fardu tak boleh. Kita ada qada, lepas tu kita ada puasa nazar. Kita nak puasa sehari niat, ni puasa qada aku sekali nazar aku. Tak boleh. Kalau dua fardu tak boleh nak ipung. Kalau boleh mudah je kalau boleh. Orang puang ada 10 hari puasa, esok dia puasa sehari dia niat, esok aku puasa sehari untuk qada hari pertama, hak ketinggal hari kedua aku tinggal, hari ketiga aku tinggal, keempat aku tinggal, kelima sampai ke hari ke-10. Dia tidak boleh gabung gitu. Puasa qada, puasa wajib tidak boleh kita nak gabungkan. Puasa wajib tidak boleh kita nak gabungkan. Tetapi kata puasa sunat dengan puasa sunat boleh kita gabungkan. Manakala puasa wajib dengan puasa sunat boleh tak kita gabungkan, ada perbincangan di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh. Contoh kita nak gabungkan di antara qada dengan puasa 6 Syawal dibolehkan. Katanya sah untuk berniat bagi puasa sunat selepas terbit fajar dengan 2 syarat. Hendaklah berniat sebelum gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Yang keduanya tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga waktu dia berniat puasa. Kalau makan 8 puyuk dah, pukul 10, pukul 12 niat nak puasa, tu tak jadi lah. Niat yang sempurna, niat ni dalam hati. Hak yang dia sebut ni lafaz dengan niat. Lafaz dengan niat tidak diwajibkan dengan kesepakatan ulama. Melafazkan dengan kehadiran dalam hati, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan li hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang rukun yang pertama. Manakala rukun yang kedua adalah meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Boleh membuat pilihan, tidak pula jahil yang diuzurkan. Jadi kita tinggal benda yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Kalau berlaku dengan terlupa, dimaafkan, puasa kita sah. Boleh membuat pilihan kalau berlaku dengan dipaksa, orang paksa kita cukup syarat paksaan, maka dimaafkan. Tidak pula jahil yang diuzurkan. Kalau jahil yang diuzurkan, maka tak batal puasa kita. Kalau jahil yang tidak diuzurkan, tetap batal. Contoh kita kata orang ni dia tak tahu, dia tak tahu kata kalau buat benda ni batal puasa. Dia tak tahu, tapi tak tahu dia saat itu diuzurkan. Diuzurkan contoh dia hidup jauh daripada para alim ulama. Yang keduanya dia baru memeluk Islam. Kalau dia daripada keluarga Islam dan dia hidup dalam masyarakat ramai orang pandai, tapi tak tahu juga, hak tu kejahilan tu tidak dimaafkan. Diuzurkan ni maksudnya dimaafkan. Jahil yang diuzurkan adalah salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama orang yang hidup jauh daripada ulama, yang keduanya orang yang baru memeluk Islam. Jadi belakang ni laju sikit kita baca.
Tinggal banyak lagi dah nak siap sunat puasa Ramadan dan perkara yang membatalkan puasa Ramadan. InsyaAllah lepas daripada Zuhur kita baca sikit sekadar kita sempat, lepas tu kita buka soalan lepas daripada Zuhur lah, InsyaAllah. Jadi untuk tengah hari ni kita berhenti sini dulu. Jadi kita rasa InsyaAllah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberi keikhlasan kepada kita pada perkataan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.